أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam bil lisan yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah. La yasuqul khair ila Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a ila Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah. Wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Kita angkat tangan baca doa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati lagi saya kasihi Al-Fadhil Tuan Pengacara Majlis, yang dihormati Tuan Pengerusi Masjid As-Sabirin Kampung Gelam, Tuan Haji Mustafa, seluruh ahli dan kuasa, tuan-tuan imam, pegawai masjid, para asatizah, ahli ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah. Saya ni jauh pada Kedah, tapi saya sebenarnya dah register di orang sini. Saya hormat, jadi isteri saya orang sini, dia orang sinilah, orang sinilah. Walaupun begitu, saya tak boleh cakap ulau, pagau ke, bayau ke, saya tak pandai. Saya reti cakap utara je. Tuan-tuan faham lah. Kalau tuan-tuan faham, buat macam ni. Kalau tuan-tuan tak faham pun, tuan-tuan buat macam ni je lah. Alhamdulillah tuan-tuan, salih alaihi wasallam. Tajuk yang nak kita bincang pada malam ni, tajuk penting. Tajuk berkaitan akhir zaman. Pentingnya tajuk akhir zaman ni, sehingga subhanallah, dia duduk salah satu daripada rukun agama. Ulama sebut rukun agama. Dalil rukun agama, tuan-tuan, terkait dengan sebuah hadis, dia panggil hadis Jibril. Hadis Jibril. Hadisnya berbunyi, kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia kata, sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli Muhammad, satu hari kami duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Data yaum, satu hari, kata Sayyidina Umar, ittala alaina rajulun. Tiba-tiba muncul di kalangan kami seorang lelaki. Syadidu bayadus siyab, syadidu sawal sa'ab, la yura alaihi asrus safar, wa la ya'rifu minna ahad, hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa dhaka fa'ala fakhdayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Kita tiba-tiba kami duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul di kalangan kami seorang lelaki. Sungguh putih pakaian dia, sungguh hitam rambut dia, tidak ada tanda-tanda permusafiran, dan tidak ada pula di kalangan kami yang kenal dengan dia. Dia ceritanya tuan-tuan, laki-laki ni siapa? Siapa laki-laki ni? Malaikat Jibril. Saya beritahu awal dah tadi ni, Malaikat Jibril alaihissalam. Dia mai hari tu pakai putih. Pakai putih ni maksud kata apa? Dia ni bukan orang berjalan jauh.
Sebab kalau travel zaman Nabi SAW, bahkan bukan saja zaman Nabi, sekarang ni pun saya duduk mengaji waktu duduk dekat Yaman dulu ni, kalau duduk tiap-tiap hari ni rambut ni jadi macam keras. Sebab habuk pasir tu. Pakai baju putih dia jadi warna kekuningan. Kuning tu bukan sebab kotor, dia habuk pasir tu melekat dekat apa ni baju kita tu. Dia ni baju dia putih macam orang pakai kat depan tu. Jadi tak ada tanda, rambut pula hitam sikat elok. Kemudian dia kata tak ada tanda permusafiran. Maksud bukan orang jauh. Walakin la ya'rifu minna ahad. Kami tak ada siapa pula yang kenal dengan dia. Nak kata orang jauh tak nampak tanda musafir. Nak kata orang dekat tak ada siapa pula kenal dia. Kemudian dia mai duduk depan Nabi SAW. Nah, fa asnada rukbatai ila rukbatai wa da'akaf ala fakhdah. Duduk lutut bertemu dengan lutut Nabi SAW. Letak dua tapak tangan atas paha dia. Satu riwayat kata atas paha Nabi SAW. Maksud dekat sungguh. Jadi sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ulama dok bahas kenapa malaikat Jibril mai hari tu pelik kelakuan dia. Biasa Nabi SAW, biasa malaikat Jibril kalau dia nak merupa, dia merupa dengan seorang sahabat. Ada seorang sahabat Nabi, dia ni segak. Biasa dia akan jadi macam orang tu. Seorang tak perasan sangat. Tapi hari ni dia pakai putihnya, diorang ramai-ramainya sebagainya. Sebab apa kata ulama? Sebab dia nak tarik perhatian. Kalau dia berupa jadi macam orang biasa ni, macam orang tak perasan sangat, orang tak heran sangat. Tapi dia jadi macam orang pelik. Kita kalau ada orang pelik datang, mesti kita macam, kan? Salih macam mana? Ni siapa pula ni main ni? Tuan-tuan ni duduk depan Nabi SAW supaya orang memberikan perhatian. Dia ulama-ulama juga, salih Allah Sayyidina Muhammad, membahaskan bagaimana malaikat Jibril itu nak tunjuk dekat kita adab menuntut ilmu. Apa adab menuntut ilmu ni? Yang pertama tadi, pakaiannya pakaian putih. Pakai putih. Jadi orang yang pakai putih ni dapat lebih sikit. Ustaz pun pakai hitam ni. Tapi bila kita duduk dalam majlis ilmu, kita duduk dalam majlis, kita duduk dalam rumah Allah ni, afdalnya apa saja perbuatan ibadat kita, afdal warna putih. Boleh nak pakai warna lain? Boleh, tak ada masalah apa. Cuma siapa yang pakai putih ni, dia dapat lebih sikit pada kita yang pakai warna-warni ni. Kan? Pertama. Yang kedua, Sunnah al-Sunnah, sikat hitam rambutnya dengan maksud apa ni? Berpakaian kemas. Walau pakai putih, pakai baju pagoda aja. Berlubang-lubang kena tembak dengan Israel. Lepas tu dah jatuh dah, tinggal goda aja, pun jatuh dah. Tak kemas pakai smart. Kita duduk dalam rumah Allah pakai salih alaihi wasallam, ikat serban cantik, pakai kopiah, pakai baju, pakai kemas. Itu di antara adab bila kita menuntut ilmu. Kemudian duduk dekat dengan guru. Malaikat Jibril hari itu sampai lutut dengan lutut Nabi SAW bertemu. Tuan-tuan tak payahlah sampai jumpa dengan lutut saya. Ni siapa pula dekat, rupanya ada orang bawah ni. Tak payahlah sampai macam tu. Maksud bila kita menuntut ilmu, orang yang duduk lebih dekat, dia lebih mendapat manfaat, barakah. Lepas tu bila kita duduk dalam majlis ilmu, biar kita nampak guru. Jangan duduk di belakang tembok, jangan duduk belakang dinding, jangan berpaling pada arah yang lain, jangan bersembang dalam majlis ilmu. Dia barakah pada ilmu ni. Salih alaihi wasallam tuan. Muslimat kat luar sana tengok TV ke? Tengok TV. Saya selalu tengok TV dah. Kan, hari ni dapat tengok direct macam tu. Saya pun seronok tuan-tuan. Saya Melaka ni tuan-tuan di antara tempat yang saya seronok. Kuliah kat Melaka ni best. Sebab tu orang utara suka main Melaka ke. Bagi tahu main ceramah dah yang duk cari orang Melaka ni. Bukan kira sangat depa tu. Tuan-tuan salih alaihi wasallam seronok sebab apa? Orang Melaka ni dia meraihkan. Orang Melaka ni raih. Hari ni tak ada pantun Ustaz. Selalu saya main ceramah ada je pantun dia. Siap pantun semua cukup. Saya pun balas juga pantun dia. Pandai juga pantun saya ni. 2-3 kucing berlari, semua kucing penat. Kat tu yang saya kerti pun. Dan Rasulullah SAW ini seronok jumpa dengan tuan-tuan. Rasulullah SAW berjumpa bila saya mai satu tempat, kita berjumpa dengan kawan-kawan baru, orang baru sebagainya. Tuan-tuan Allahumma salli alaihi wasallam, mudah-mudahan nanti dekat padang mahsyar, dekat akhirat ni tuan-tuan cari saya, tolong saya. Bukan saya nak tolong, saya harap tuan-tuan tolong saya. Kata, oh ni ustaz nampak teruknya, ustaz tolong saya ustaz. Orang mana ni? Orang Melaka, orang apa nama tempat Gelam, Kampung Gelam. Yang mana satu tu yang duduk tidur kat belakang tu saya, ustaz. Oh ya, kena alhamdulillah. Tuan-tuan Allahumma salli alaihi wasallam, duduk dekat dengan guru barakah. Berkat. Lagi dekat, lagi barakah.
Makin jauh, makin mengelak diri, makin sembunyi duduk belakang, manfaat dia dapat tapi tak seumpama orang yang duduk dekat dengan guru. Tengok wajah guru pun dapat berkat. Ada seorang ulama cerita dia jadi ulama. Seorang budak tu dia jadi ulama yang sangat hebat sebab ada pengajian berdekatan dengan rumah dia, dan semenjak kecil dia pergi tunjuk muka dia depan guru je. Daripada budak ni. Pandangan wajah guru dekat dia. Daripada kecil dia pergi kat depan. Untuk guru tu sampai kenal dia daripada kecil. Dengan pandangan wajah guru tu, satu hari subhanallah dia membesar menjadi ulama yang sangat hebat. Ada sebab ada barakahnya pada pandangan guru. Kita melihat wajah guru. Kita bila tengok guru bercakap mudah kita faham. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fa asnada rukbata ila wada'a kafai ala fakhidhai, meletakkan dua tapak tangan di atas pahanya. Allahumma salli Muhammad dengan maksud kata apa? Dengan maksud bila kita duduk dalam majlis ilmu, duduklah dengan baik, sempurna, dengan beradab. Boleh bayang tak dia duduk? Malaikat Jibril ni duduk depan Nabi, duduk macam mana? Duduk bersimpuh. Macam mana nak lutut bertemu dengan lutut? Kalau duduk bersila tak boleh lutut bertemu dengan lutut. Kan? Dulu saya pernah pergi buat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad daurah dengan Syekh Nuruddin. Satu hari punya daurah. Daripada pagi sampai ke petang. Dia baca hadis ni, daurah 40 hadis Imam Nawawi. Hadis ni hadis kedua. Waktu mula-mula hadis ni hadis selepas Ustaz Syamad hadis, kemudian hadis Ustaz hadis kedua, hadis yang kedua ni daripada susunan 40 hadis Imam Nawawi. Dia cerita bab adab ni. Dia kata, Allahumma salli kita bila kita mengaji, tengok macam mana malaikat Jibril duduk depan Nabi SAW. Malaikat Jibril duduk depan Nabi, lutut bertemu dengan lutut. Cuba tengok orang bersila boleh tak duduk lutut bertemu dengan lutut? Tak boleh. Habis dia duduk macam mana? Sama ada dia duduk iftirash ataupun tawarruk. Iftirash duduk macam tahiyat awal. Tawarruk duduk macam tahiyat akhir. Dua-duanya duduk dia. Dia kata, tu baru boleh dapat lutut bertemu dengan lutut. Dia kata, kalau kita nak menuntut ilmu, duduk cara macam tu. Kami semua pelan-pelan pusing kaki tangan. Dia kan. Dia pernah tegak pakai jam tangan kanan. Dia kata, Syekh, perhiasan tangan apa? Perhiasan tangan kanan. Benda kotor letak mana? Tak tangan kiri. Sebab tu mazhab Syafi'i, benda-benda perhiasan semua letak belah kanan. Cincin Nabi SAW belah mana? Cincin belah kanan. Pasal apa? Pasal perhiasan duduk sebelah kanan. Cincin tangan jam ni apa ni? Jam ni perhiasan. Sebab tu kita beli kita pilih elok-elok, tengok cantik-cantik nak letak kanan kita. Dia perhiasan. Maka perhiasan duduk belah tangan kanan ke tangan kiri? Kita pun pelan-pelan buka tak. Lepas tu cari jam tak jumpa. Benda jam tak pakai kau duduk belah sini biasa. Lama-lama biasa belah kanan. Salih alaihi wasallam sebab perhiasan sesuai belah kanan pada mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala. Tuan-tuan, Syekh Nuruddin macam tu. Bila kita sebut macam tu, kita pun pusing kaki elok-elok. Dia kata tu baru elok pasal bila kita bersila tapak kaki kita menghadap kepada orang. Dan mungkin orang di sebelah kita tu orang yang dimuliakan oleh Allah, tapi kita tak muliakan dia dengan kita letak tapak kaki kita dekat dia. Kalau kita nak bersila juga tu, ataupun waktu kita memulakan pengajian, kita duduk macam istirah dulu, duduk macam tawarruk dulu. Lepas tu sekejap bila lenguh duduklah bersila sekejap. Kalau kita bersila tu, ambil kain rida yang kita bawa tu, tutup tapak kaki kita tu supaya tapak kaki kita tu tak menghadap kepada orang lain. Tuan-tuan muslimat tu. Itu adab lah, saya tak suruh lah tuan-tuan duduk macam tu. Tuan-tuan duduk 4 jam macam tu, bangun-bangun lepas lagi macam lepas maraton tu kaki ni. Paha ni semua tegang. Lagi nak bangun sembahyang lagi, Allah, kita tak biasa. Tapi itu di antara adabnya. Baik tuan-tuan, selesai. Maka duduk depan Nabi SAW, lutut bertemu dengan lutut. Kemudian apa yang malaikat Jibril tanya waktu tu? Yang pertama, malaikat Jibril tanya, akhbirni anil Islam. Ceritakan kepada aku tentang Islam. Nabi SAW cerita tentang 5 rukun Islam. Yang kedua, dia tanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, akhbirni anil iman. Ceritakan kepada aku pula tentang iman. Nabi SAW cerita tentang 6 rukun iman. Yang ketiga, akhbirni anil ihsan. Ceritakan kepada aku tentang ihsan. Nabi SAW cerita, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu ibadat pada Allah seperti mana kamu nampak Allah, tapi kalau kamu tak nampak Allah, ingat Allah melihat kamu. 3. Habis tanya tentang Islam, tanya tentang iman, tanya tentang ihsan, masuk soalan yang berikutnya. Akhbirni anis sa'ah. Ceritakan kepada aku tentang kiamat. Dalam banyak-banyak soalan. Soalan pertama rukun Islam, cantiklah. Memang patutlah soalan tu ditanya dan soalan tu duduk di ranking paling atas.
Soalan yang kedua, soalan tentang iman. Patutlah tanya. Ni soalan yang sangat penting untuk kita belajar. Yang ketiga, soalan tentang apa? Ihsan. Macam mana nak buat ibadat supaya amal kita tadi Allah terima. Soalan Al-Samad. Perlu kepada akhlak, perlu kepada ihsan, perlu kepada ikhlas. Ini semua duduk dalam pengajian ihsan ni. Kita mengaji ilmu tasawuf. Itu kaitan dengan ihsan tu. Patut tak belajar? Penting tak? Penting. Tapi soalan keempat tanya apa? Akhbirni anis sa'ah. Ceritakan kepadaku tentang kiamat. Dalam banyak-banyak soalan, malaikat Jibril tanya tentang kiamat. Kata Nabi SAW, Al-Masul an Nabi Al-Masail. Orang yang bertanya itu lebih mengetahui daripada orang yang ditanya. Kamu, malaikat Jibril lebih tahu. Kalau nak cerita tahu, malaikat Jibril lebih tahu daripada aku. Tapi malaikat Jibril, Nabi pun tak tahu, malaikat Jibril pun tak tahu. Maka ditanya soalan berikutnya, akhbirni an amaratiha, ceritakan kepada aku tentang tanda-tanda dia. Tanda-tanda dia tahu. Apa dia? Allahumma salli ala Muhammad. Yang pertama, antilad amatu rabbataha. Kamu melihat seorang ibu melahirkan tuan-tuan dia. Ibu melahirkan tuan ni, ulama sebut kata apa? Akhir zaman dekat dengan kiamat, banyaknya anak-anak derhaka. Anak yang menghambakan ibu dan ayahnya dalam keadaan dia tak berasa yang dia sedang memperhambakan ibu dan ayahnya. Tuan-tuan, lah ni kita duduk dalam suasana ekonomi yang memerlukan kedua-dua orang kerja. Suami kena kerja, isteri kena kerja. Kalau suami kerja, isteri tak kerja, orang tengok macam pelik dah, tak kerja. Betul kan? Dalam keadaan kita nak memenuhi keperluan dan tuntutan untuk mencari nafkah, mencari keperluan kehidupan, kadang-kadang kita melibatkan ibu dan ayah kita dan kita menyuruh dia untuk melakukan tanggungjawab kita dalam keadaan kita 10 sen pun tak bayar ke dia. Kalau orang bekerja, kita bayar upah, dia panggil pekerja. Kalau orang bekerja dengan kita yang kita tak bayar upah, dia panggil apa? Dia panggil apa? Hamba. Panggil mak ayah. Dia duduk kat Kuala Lumpur, mak ayah dia duduk kat Kampung Gelam ni. Ayah, mailah duduk Kuala Lumpur ni, kami nak tolong jaga. Bunyinya dulu tu. Mak ayah ni seronoklah anak panggil duduk Kuala Lumpur tu. Letak jawatan AJK masjid. Ayah tu. Mak tu pun letak jawatan muslimat masjid. Pasal apa ni? Anak panggil duduk Kuala Lumpur. Packing barang pun semua. Pila duduk sampai kat Kuala Lumpur tu hari pertama aja. Mak, ni anak saya ni, dia tolong ni, sagi breakfast, tolong sediakan yang ni, sagi tolong siapkan pakaian dia, sagi tengah hari sagi masak ni, bagi dia makan apa semua. Tu ada baju kat depan tu, ayah tu kat depan tu apa semua, tu rumput-rumput tu kalau boleh ayah tolong mesin-mesin apa semua. Lagi mak ni apa semua ni. Tu duk suruh apa tu? Suruh siapa tu? Suruh mak, perintah kat siapa tu? Perintah kat mak, perintah kat siapa tu? Perintah kat ayah. Salih Azhar Muhammad. Patut waktu ni mak ayah kita usia 60-70 tahun buat apa? Duduk masjid, zikir, baca Quran, pergi sembahyang berjemaah, duduk dalam majlis ilmu. Apa kita buat? Suruh duduk di rumah kita, tengah hari masak kat anak kita, petang masak kat kita nak balik, siapkan baju pakaian anak-anak kita, sekali tolong sidai baju kita, basuh baju kita. Tuan-tuan, nampak tak? Waktu tu kita duk buat apa kat mak kita? Kita duk buat apa kat ayah kita? Kita sedang memperhambakan dia dalam keadaan kita tak sedang. Dan bila kita cakap, dia kata apa? Kata, ustaz tak faham. Betul ni? Dulu mak ayah kita dah miskin macam mana pun, makan nasi dengan garam, mak takkan keluar tinggal anak dia orang lain jaga. Betul ni? Kan? Pasal apa? Tu tanggungjawab dia. Bila sampai satu had umur, orang perempuan, orang lelaki, dia perlu pada istirahat. Tengah hari dia kena tidur. Dia tak tidur, dia tak boleh. Malam lagi dia tak boleh lena. Salah jemaah, betul tak? Nanti malam-malam dia kena tidur awal. Dia tidur awal lagi dia susah, esok darah tinggi. Mana? Gula tak boleh kontrol, darah tak boleh kontrol. Pasal apa? Tidur tak cukup. Kalau naik darah tinggi, esok pergi check dengan doktor dia kata apa? Ni pasal apa ni? Tak ada tidur kat makcik. Malam-malam tak lena kan? Nak lena macam mana? Siang tak boleh lena, jaga cucu. Malam tak boleh tidur, fikir pasal cucu, fikir pasal anak. Kita yang menyebabkan mak ayah kita sakit. Walhal waktu usia 60-70 tahun tu, sesuainya duduk di masjid bagi tenang jiwa dia. Tuan-tuan, ni tu jadi dalam masyarakat kita dan kita rasa macam tak ada apa. Tapi sebenarnya ada apa. Dan kita tak berasa macam bersalah pun apa yang kita duk buat tu. Sebab Nabi sebut dah, akhir zaman ni
an talidal amatu rabbataha, kamu akan melihat ibu-ibu melahirkan tuan-tuan dia. Siapa duduk di rumah tu? Tuan dia. Tuan dia. Tuan dia duduk bagi arahan kat dia. Buat macam ni, buat macam tu. Balik rumah mak penat, tak sempat nak mop lantai, dia tarik muka dengan mak dia. Kalau macam ni tak apalah, saya ambil tukang je lah. Marah kat mak dia. Saya ambil orang lah, upah-upah tu ni semua. Pasal apa? Cik hati. Pasal apa ke cik hati? Pasal mak tak sempat nak mop lantai. Tak sempat mak nak buat baju, mak apa nak basuh baju sebagainya. Tuan-tuan, kita sedang. Akhir zaman tu jadi macam tu lah. Itu contoh lah, macam banyak-banyak lagi lah tuan-tuan. Nak derhaka macam-macam lah. Dulu kita mana berani angkat kepala dengan anak, dengan mak kita, ayah kita. Ayah kita jeling ya, takut lah. Tuan-tuan ni faham saya duk cakap apa ni? Macam tak faham, macam fokus macam tu. Kan saya kena cakap slow sikit. Slow sikit. Okay? Dulu ayah kita tu ada jeling kita ya. Dia tengok, tahu takut ni. Takut. Sekarang ni dia jeling ayah dia. Ayah dia pula takut. Ada seorang dia pergi sembahyang jemaah dengan ayah dia. 3 orang aja. Dia, ayah dia, tu imam. 3 orang aja main jemaah tu. Tuan-tuan, dia sembahyang betul belakang tu imam. Dia kecil budak lagi. Lepas tu waktu sembahyang dia, Allah Akbar, habis selesai rakaat pertama, bangkit rakaat kedua. Allahu Akbar. Bangkit, bangun rakaat kedua tu. Kain tu imam tu melekat kat punggungnya. Sebab tak pakai seluar dalam. Dia ni duduk semayang belakang tu imam ni, dia duduk teringat ayah dia kata, kalau orang susah ni kita kena tolong. Ayah dia pesan, orang susah tolong. Dia pun nak buat macam mana? Dia pun pelan-pelan dia pergi tarik, dia tolong tarik kain tu imam tu. Bagi lepas pada punggung dia tu. Tak apalah. Lepas tu dia jeli, dia tengok ayah dia. Nak tengok approval. Tengok-tengok ayah dia buat dia macam ni. Marah rupanya. Allah, salah dah aku ni, silap dah aku rupanya. Tahu apa dia buat? Dia perbetulkan kesalahan dia. Dia simpan balik kain tu imam tu. Maka melompatlah tu imam. Nak cerita dulu-dulu, ya Allah, janganlah. Balik mak kita cerit je. Kalau dia panggil nama penuh tu marah tu. Panggil nama penuh Jafri bin Abu Bakar, penuh panggil nama penuh tu marah. Kalau letak dengan nombor IC sekali lagi marah lah dia. Nah, ini sekarang ni Allah tuan-tuan, tak heran, tak hormat. Sebab akhir zaman jadi macam mana? Hilangnya kehormatan seorang ibu dan ayah kepada anak-anak. Kemudian tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua kata Nabi SAW pada dia, salli ala sayyidina Muhammad, wa antaral khufatal urata yatatawwaluna fil bunyan. Kamu akan melihat orang-orang miskin, pengembala kambing tidak berkasut, mereka berlumba-lumba untuk membina bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi. Saya ni adalah kesempatan hari tu pergi kerja dekat negara Arab tu, sempatlah pergi bekerja Ustaz. Saya ada Syekh Muhammad dan pergi buka syarikat lah, pergi buka apa dekat dengan Dubai waktu tu, saya ingat dekat Sharjah sebelah pada Dubai tu. Dan saya Syekh Muhammad waktu tu saya tengoklah sejarah Dubai. Tahun 1990-an. 1990-an lah. 1995, 1992, 95 macam tu. Hanya ada 4 atau 5 bangunan yang paling tinggi, hanya 12 tingkat dekat Dubai tu. Dan depa ni asal apa ni? Depa ni asal kaum nomad tu, nomad. Macam bedui tu. Kemah tani belah kambing, kemah tani belah kambing, kemah. Itulah kehidupan depa macam tu. Satu hari Salih Alaihi Wasallam Muhammad nak apa ni, dia punya pemerintah dia tu, depa jumpa dengan telaga minyak lah apa semua. Start pada tu booming lah, naik. Salih Alaihi Wasallam naik, dan dia naik sangat cepat. Dan dia ada waktu tu bangunan paling tinggi dalam dunia, 1.5 km naik ke atas. Bukan 1.5 km kat sini, 1.5 km naik ke atas. Subhanallah, 150 tingkat ke apa. Subhanallah tuan-tuan. Waktu tu bila dia jadi ada bangunan paling tinggi dalam dunia, Umar pula tu, Allahumma salli alaihi. Mana Saudi pun nak buat juga. Dia pun nak buat juga bangunan paling tinggi dalam dunia. Pekat duk berlawan nak buat bangunan paling tinggi dalam dunia. Saya kata, exactly, tepat macam mana yang Nabi SAW cerita akhir zaman, pekat duk berlumpur nak buat bangunan tinggi. Malaysia pun tak kalah, buat juga bangunan paling tinggi.
Lepas tu, 2 ketui buat. Kata Dr. Mahathir waktu, mereka boleh buat bangunan tinggi kot tu satu. Kita buat 2 bangunan tinggi. Kalau ambil sebelah ni letak atas dia, lagi tinggi pada mereka. Oh, cerdik ni orang. Nak cerita, tak mau kalah. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Akhir zaman. Tuan-tuan, Nabi SAW cerita. Akhir zaman ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi kata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Min la taqumus sa'ah, tak akan berlakunya kiamat hatta ta'udha ardu arabi murujan wa nahar, sehinggalah kamu tengok tanah Arab ni dia jadi hijau dan dipenuhi dengan sungai-sungai. Itu tanda kiamat. Dia ada 2 jenis kalau Nabi SAW sebut, sama ada min athratis sa'ah ataupun la taqumus sa'ah. Ini dua-dua bahasa Nabi yang menceritakan tentang nak berlaku kiamat. Satu dia kata min asrati sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat. Bunyi itu agak ringan. Kebiasaannya perkataan ini terkait dengan tanda-tanda kecil kiamat. Satu lagi dia kata la taqumus sa'ah, takkan berlakunya kiamat hatta, sehingga jadi sekian-sekian. Dan biasanya yang ni dia terkait dengan tanda-tanda besar. Dalam bab yang ni Nabi kata apa? La taqumus sa'ah, takkan berlakunya kiamat hingga kamu melihat tanah Arab bertukar menjadi hijau dan dipenuhi dengan sungai-sungai. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan tahu tak ada berapa ketika kebelakangan ni turun salji kat tanah Arab. Saya pernah buat penggambaran waktu tu, TV Al-Hijrah tahun 2015 pergi dekat belah Jordan mana, salli ala Muhammad. Kata, tahun ni ustaz kata tour guide ni, kami duk pergi cari tempat padang pasir nak buat syuting. Nak lakon semula cerita Bilal kena bakar dekat kena apa dia panggil? Kena seksa dekat padang pasir tu. Duk cari tempat. Kita mana padang pasir? Kita ni padang pasir lah ni. Ni mana padang pasir, hijau, rumput tumbuh semua, pokok-pokok cantik, hijau-hijau lawa macam tu. Dia kata dulu asal padang pasir lah ustaz. Lepas tu dia kata hari tu ujung tahun lepas turun salji sampai 2 kali. Turun salji sampai double the size. Biasa double ni. Sampai ke tahap bila salji ni cair dia jadi macam sampai kena korek pula longkang tepi highway tu. Lepas tu jadi sungai, jadi macam, lepas tu jadi hijau elok dia kata. Allahumma salli ala Muhammad. Dan akhir zaman sama ada naturally, secara natural dia berubah jadi hijau ataupun dia buat jadi bagi jadi hijau. Kita turun dekat Jeddah. Jeddah kat mana? Kat Mekah turun tu lah. Kita ni orang Melayu turun sampai kat Jeddah tu, tengok orang Arab duduk bawa taksi tu. Kata haram Jeddah, haram Jeddah, haram Jeddah. Kita kata apa tu Arab ni sampai duk maki aku ni? Haram Jeddah. Balik-balik dia cerita kat mana. Ustaz tahu tak, saya pergi Mekah itu ni. Tu sampai tu Arab tu duk maki je haram Jeddah. Kata dia buat apa? Dia buat taksi. Bukan dia kata haram Jeddah kan. Dia tu bawa taksi Majlis Haram pergi Jeddah. Jeddah haram Jeddah. Kata dekat Jeddah tu dan salli ala Sayyidina Muhammad. Oi, dia buat water fountain lah. Dia buat air terjun lah, dia buat hijau kapet. Dubai tu turun ada padang golf tengah padang pasir tu. Hijau elok, subhanallah tuan-tuan. Akhir zaman. Dan zaman Nabi sebut tentang salji turun di tanah Arab ni. Dia ada satu hadis tentang Imam Mahdi. Tu rujuk kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, Imam Ibn Kathir rahimahullah taala cerita. Ni baru mukadimah ni tuan. Ni tak masuk tajuk lagi. Tuan sabar sikit. InsyaAllah kita masuk tajuk, kita habis kuliah lagi lah pukul 12 tu habislah. Tuan-tuan boleh tunggu ah? Boleh, tuan-tuan tunggu saya nak balik. Ada sebuah hadis yang cerita tentang salji terkait dengan Imam Mahdi. Bila berlaku pertemuan ataupun pertemuan di antara anak-anak khalifah, anak-anak pemimpin yang khalifah tu meninggal, kemudian anak-anak dia poreh tahta, dia berebut sama-sama tahta, dan berlaku dekat kawasan mana? Dekat kawasan Allahumma salli ala kawasan kata Imam Ibn Kathir Allahumma salli ala Muhammad, berebut khazanah ni Kaabah. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad,
Dan waktu tu kata Nabi SAW akan muncul seorang lelaki daripada timur. Dia datang dengan bendera hitam, dengan kelompok dia. Kata Nabi SAW, ataituhum walau habuanu ala salj. Kamu datangilah mereka walau kamu terpaksa merangkak atas salji. Nabi SAW cerita kat sahabat duduk mana? Duduk dekat tanah Arab. Dalam kitab An-Nihayah, dalam kitab Imam Ibn Kathir, dia cerita Nabi nak menggambarkan walau macam mana pun kesusahan pada waktu tu, kalau berjumpa dengan Al-Mahdi ni, berjumpa dengan Al-Mahdi dan grup dia ni, pi dekat dia. Susah lagu mana pun, pi kat dia. Pi bai'ah kat dia. Tapi Nabi SAW guna perkataan salji. Kalau patut cerita susah pada orang Arab, cerita merangkak atas apa agak? Tak pasir lah lagi sesuai. Pasir. Atas pasir lah. Buruk saya bercakap tuan-tuan. Sama dengan tuan-tuan, kalau tuan-tuan bercakap macam utara ni, buruk tuan-tuan saya cakap lah. Mana ni? Dia bahasa kita macam tu lah. Masing-masing Allah bagi kelebihan bahasa masing-masing kan. Orang utara ni dia orang yang banyak mengingati mati tuan. Orang utara ni. Di antara ramai-ramai, orang utara lah banyak mengingati mati. Sebab dia selalu cakap mampu. Ni. Dia kata, awak nampak teruk sangat ni, mengantuk nak mampu. Awak yang mengantuk nak mampu ingat, tadi makan kenyang nak mampu. Awak makan banyak sangat, dia masak sedap nak mampu. Dia makan banyak pasal apa? Tadi lapar nak mampu. Semua ada kata lapar nak mampu, sedap nak mampu, makan nak mampu. Jadi orang utara lah orang yang paling banyak mengingati mati. Kalau patutnya bila nak cerita susah tu merangkak atas padang pasir tu lebih sesuai kot pada orang Arab. Tak, Nabi kata ataituhum walau habwan wa ala salj. Walaupun kamu terpaksa merangkak atas salji. Nak bagi tahu kata apa? Subhanallah. Tuan-tuan, mungkin signalnya Nabi kata akhir zaman nanti akan ada tanah Arab yang akan diturun salji. Berlaku tuan-tuan Ustaz Jamat. Dekat mana tuan-tuan? Dekat Tabuk. Tabuk ni atas dari Madinah nak menuju ke Syam, nak menuju ke Jordan dan macam dekat situ turun salji. Orang Arab depa tak pernah tengok salji, pergi duk main salji hari tu. Tuan-tuan subhanallah semat ni. Nak kiamat dah. Hari ni hari apa tuan? Senin. Orang utara cakap Senayan. Senin, hari Isnin. Tuan-tuan berasa tak baru je lepas Senin mau lepas. Jumaat lepas ni. Baru je Jumaat lepas. Tuan-tuan tak takut lah? Saya takut tuan sungguh. Sebab kita berasa sangat. Kita berasa sangat-sangat dia punya cepatnya waktu berjalan ni. Nak cerita, subhanallah. Dan kita memang duduk waktu dia tuan-tuan. Kita ni duduk pada fasa terakhir akhir zaman. Akhir zaman dah. Kita duduk ujung dah ni. Ujung sangat. Nabi SAW cerita kalau para nabi tu, kalau dunia ni para nabi ni subuh, aku ni asar. Maksud Nabi SAW, kita ni duduk asar ni maksud maghrib nak kiamat lah. Kita duduk tak ada benda lain nak main ni. Cuma orang yang akan menyaksikan kiamat ni orang kafir. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dah ingat lah tuan-tuan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebelum kita ni manusia paling akhir. Manusia ni makhluk yang terakhir yang Allah jadikan. Sebelum Allah jadikan manusia ni, ada makhluk lain lah. Ada 5, tuan-tuan boleh cari tengok. Ada makhluk-makhluk awal yang Allah, makhluk terawal yang Allah jadikan. Antaranya Arash. Dan Ustaz Muhammad. Arash ni besar mana Arash? Arash ni gambaran Arash. Salli ala Sayyidina Muhammad. Besar dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dunia dan alam ni, dunia ni dan bumi, dunia ni dan langit ni ibarat dia sekeping besi
yang dilempar di atas padang pasir yang luas. Padang pasir yang luas itu arash, bumi, dunia ni, dan 7 lapis langit ni macam besi kecil tu lempar atas padang pasir. Kalau bumi ni kita berjalan tak habis. Ada kita ni Melaka berjalan tak habis ke ni? Ingat tak? Tuan-tuan, ada yang sampai, ada siapa tak pernah sampai Kedah lagi? Kau tak tahu Kedah kat mana ke? Tak pernah sampai Kedah ke dia buat dah? Tak pernah sampai Perlis. Ni Semenanjung tak habis jalan ke? Tak payah cerita Sabah Sarawak tu. Saya pernah lah pergi Sabah Sarawak, saya biasa sampai. Tapi satu tempat je saya sampai dekat Sabah tu. Kat mana? Kota Kinabalu, ada 2-3 tempat dekat-dekat tu. Sarawak pun sama je sampai kat Kuching. Salih Samad. Kuching je. Kat Kuda lah, kat Lembu tak pernah sampai lagi. Banyak-banyak tempat lagi. Luas lagi. Ini baru yang duduk dekat dengan kita. Seluruh alam tak pernah sampai lagi. Tak habis lagi. Tak cerita langit. Satu lapis langit 500 tahun perjalanan. Satu lapis langit. Ada berapa Berapa lapis langit 7 lapis langit. Kali ya tengok. Langit pertama satu ni sampai langit pertama 500 tahun. Langit kedua sampai ke langit kedua ketiga 500 tahun jalan lagi. Langit ketiga sampai 500 tahun. 7 lapis langit tu. Ni yang macam ni punya berapa ribu tahun perjalanan ni dengan luasnya dunia ni ibarat satu keping besi yang kecil dilemparkan dalam padang pasir yang luas. Tu ibarat bandingan di antara arash dengan apa yang kita ada yang kita nampak kat bumi. Besar tuan-tuan. Arash di antara makhluk Allah yang terawal yang Allah cipta. Qalam, makhluk yang terawal yang Allah cipta, yang tulis semua tentang kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lauh Mahfuz di antara makhluk Allah yang terawal yang Allah cipta. Kemudian Allah ciptakan jin. Allah ciptakan binatang. Antara kita dengan binatang siapa dulu? Siapa? Binatang mai dulu tuan-tuan. Tu pun action. Jalan macam ni, berlagak sombong. Sombong apa? Kamu dengan binatang dulu mai pada kamu. Besar pula tu. Tu kan? Saya mana? Jumpa dinosaur mana? Tapi tempat kita tak ada dinosaur lah. Tak ada upaya tempat kita di dinosaur. Sallallahu alaihi wasallam. Habis tu baru jadi manusia. Manusia mai kemudian. Tuan-tuan, manusia nombor 1 sekali Nabi Adam. Kalau dia label 00001 nombor IC dia agak. Kan? Kita nombor berapa agak, berapa trilion lah kita ni. Tuan-tuan. Dan daripada kalangan manusia, ada kalangan manusia terawal, ada kalangan manusia yang terhujung ni. Kita ni duduk ujung sekali. Lepas ni makhluk apa nak main pula ni? Tak ada dah. Lepas pula ni kiamat. Saya ada sama. Jadi kalau nak cerita kepentingan di antara yang perlu belajar tentang kiamat dan perkara yang berlaku pada waktu kiamat dan fitnah ujian yang berlaku pada waktu kiamat, siapa yang patut belajar? Siapa? Kita lah. Umat Nabi Adam patut tak belajar pasal ni? Tak. Mereka tak punya. Sebab tuan-tuan, di antara Allahumma salli ala Muhammad, umat Nabi Muhammad ni dia ada 2 perkara. Satu, kelebihan yang Allah beri kepada umat Nabi Muhammad. Yang kedua, berita buruk yang Allah berikan kepada umat Muhammad. Yang pertama, kelebihan yang Allah beri kepada umat Nabi Muhammad. Banyak pahalanya digandakan oleh Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Azab kepadanya ditangguhkan. Lagi, Allahumma salli ala Muhammad, jadi orang pertama yang akan bangkit di padang mahsyar. Sallallahu alaihi Muhammad. Lagi, orang pertama yang akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Lagi, sallallahu alaihi Muhammad. Nah, banyak lagi lah kelebihan-kelebihan yang Allah bagi kepada umat Nabi Muhammad SAW. Di sana ada juga berita yang berita yang tak baik. Apa dia? Di antara berita yang tak baik kepada umat Nabi Muhammad ialah yang pertamanya, umat Nabi Muhammad lah yang dipilih untuk berjumpa dengan Dajjal. Punya besar dahsyatnya Dajjal ni. Satu,
peringatan yang berulang-ulang disebut semenjak daripada Nabi Nuh AS. Nabi Nuh dah peringat dah umat dia tentang Dajjal. Yang tahu Dajjal ni akan muncul pada umat Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Ulama kata sebab menunjukkan kepentingan benda tersebut. Kita kalau benda penting pesan siap-siap dah. Ni kita pesan kat anak kita. Ni jaga elok lah tanah ni tanah pusaka ni jangan duk pergi jual. Pesan lah. Nanti yang pesan pula kat anak hang nah, pesan kat cucu nanti ni. Lepas tu anak kita pula pesan kat cucu pula, ni tanah pusaka jangan duk pergi jual ni. Cucu pula lagi pesan pula kat cicit dah. Ni tanah pusaka ni jangan jual. Pasal apa yang duk pekat duk pesan-pesan tu? Sebab benda penting. Daripada zaman Nabi Nuh AS, setiap Nabi memperingatkan umatnya tentang Dajjal. Dan takdirnya, kita Allah pilih untuk berjumpa dengan Dajjal. Yang main tuan-tuan, fitnah Dajjal sangat besar. Yang kedua, umat Nabi Muhammad SAW dipilih untuk melihat kiamat, berhadapan dengan kiamat. Cumanya, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ada orang yang akan melihat goncangan kiamat yang terakhir. Goncangan kiamat yang terakhir ni, ini hanya akan disaksikan oleh orang kafir. Orang kafir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, pasal sebelum berlaku kiamat yang besar tu, dia akan mai satu angin yang sejuk. Angin sejuk ni dia akan mai, dia masuk di bawah celah ketiak setiap orang beriman. Kalau dia ada satu zarah, bahasa kita ni satu atom lah. Satu zarah sebesar zarah saja iman, dia akan, Allahumma salli ala Muhammad, dia akan mati pada hari tersebut. Sampai waktu dia sebut apa? Akhir zaman, dia tak tahu sebut yang lain, melainkan dia reti sebut Allah saja. Dia kata, yang diajak kepada kami satu perkataan je, Allah. Allah saja dia reti sebut. Yang ni pun akan mati pada hari tersebut. Maksud dia ada iman. Kalau dia reti sebut Allah, semayang reti tak ke? Semayang reti tak? Tak mayang lah tuan-tuan. Allah saja reti sebut pun. Puasa ke apa-apa tak reti lah. Yang dia reti cuma sebut Allah. Dia pun akan mati pada hari tersebut. Ada orang yang melepasi waktu tu. Semua orang Islam mati, tinggal orang berbaki. Yang berbaki ni Nabi sebut Luka' bin Luka', anak sial, sial anak kepada si sial. Salat Jumaat. Depa ni yang akan menyaksikan kiamat. Tuan-tuan, berapa ramai orang yang lah ni sekarang ni, dia terkeluar daripada agama, tapi dia tak tahu kata dia sudah keguguran agama dia. Faham tak? Mustahil tak nanti waktu tu dia berasa macam dia orang Islam, tapi dia masih berada pada waktu orang Islam semua mati, tiba-tiba dia tak mati. Tuan-tuan faham tak ni? Dan dia ni lah orang yang akan menyaksikan kiamat. Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi. Patah balik. Oh, riwayat ni dah merata api dah ni. Patah balik. Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi. Nabi sebut yang pertama, balik pada soalan Jibril tadi, soalan malaikat Jibril ni. Ini pun masih mukadimah lagi ni. Masih mukadimah lagi. Sabar tuan-tuan. Sabar. Salli alaihi. Jibril tanya tadi, salli alaihi, yang pertama rukun Islam, yang kedua rukun iman, yang ketiga ihsan, yang keempat dia tanya tentang kiamat. Kiamat. Lalu Nabi SAW pun jawab, kamu melihat ibu melahirkan tuan, dan kamu melihat orang miskin yang tidak berkasut, pengembala mereka berlumba-lumba membina bangunan tinggi. Selesai itu dia pun kata sadaqta, kamu benar. Lalu dia pun pergi. Lalu Nabi SAW tanya kepada Umar sallallahu alaihi wasallam, atadru Ustaz Jumat, Ustaz Jumat, kamu kenal tak siapa yang tanya tadi ni? Lalu dia kata, Allahumma salli alaihi, Allah wa Rasuluhu alam. Aku tak tahu. Walaupun dia tahu, biasa para sahabat akan jawabnya itu sebagai penghormatan pada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW kata apa? Fa innahu Jibril. Sallallahu alaihi wasallam, itulah Jibril. Atakum yu'allimakum dinakum. Ini perkataan dia tu. Dia datang untuk mengajar kepada kamu agama kamu. Di sinilah ulama mengatakan bahawa
soalan-soalan yang ditanya tadi ni adalah rukun agama. Rukun Islam, rukun iman, ihsan dan ilmu tentang kiamat. Faham tuan-tuan? Baik, Allahumma salli alaihi. Tu nak cerita kepentingan kita mai duduk dalam majlis kita pada malam ni. Sebab Allah takdir kita duduk dalam zaman dan waktu yang kita akan berhadapan dengan fitnah akhir zaman. Fitnah. Salih ala Sayyidina Muhammad. Dia panggil cabaran akhir zaman. Cabaran yang pertama. Ni baru masuk poin kita. Tuan-tuan tulis 3 muka surat dah, saya tengok. Baguslah orang. Tapi biasa kalau kita mengaji ni kita menulis. Menulis ni bagus tu, dia bagi kita ingat. Tapi dia pesan dah kat saya. Dia kata, Ustaz, kalau Ustaz pi dekat Masjid Kampung Gelam tu, As-Sabirin tu, Ustaz tengok depa tak tulis. Pasal apa? Pasal depa situ pasien menghafaz. Perlilah tu, tak faham. Tak apalah tuan-tuan, lihatlah saja je saya kata. Nah, saya semat. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Yang pertama, ujian ataupun cabaran kepada orang-orang yang duduk pada akhir zaman, nama dia ujian akidah. Akidah. Dia akan datang kepada kita pada waktu ni tuan-tuan, fahaman-fahaman yang boleh menggugat akidah kita. Sampai ada di kalangan kita yang dah mula tak percaya Tuhan. Saya duduk dalam Dewan Dakwah, Majlis Dakwah Negara. Baru-baru ni dibentangkan kepada kami isu yang berlaku. Dan kami ni ada dewan-dewan, ada kluster, bukan kluster yang dengar kluster pun dia takut kan. Saya pun cadang dia, tukarlah jangan duk pakai nama kluster. Dia kata kita pakai nama kluster dulu sebelum COVID-19 pakai kluster. Dia kata kluster kebajikan ada, kluster korporat, dakwah korporat, kluster dakwah belia, kluster rumah tangga, macam-macam lah. Salah satunya kluster dakwah non-muslim. Dalam kluster dibentangkan kepada kami, dia kata pertamanya, gerakan-gerakan untuk mengajak orang keluar pada Islam ni sangat kuat. Dia tak appear, tak terang-terang macam tu. Dia gerak secara pelan, saya senyap kan. Saya senyap. Dan pernah diceritakan kepada kami, dia ada satu kempen. Yang ni saya dengar satu seminar dibentangkan kepada kami. Kempen anak-anak pelajar kita di IPT, di sekolah menengah, di antara target dia ialah luarnya Islam, hatinya Jesus. Hendak nak cerita ni. Anak-anak kita didedahkan dengan bawa karakter Islam, pakai tudung, pergi semayang Jumaat, depan mak semayang, tapi hati Kristian. Dan ni hidup jadi Sayyidina Rasul Muhammad. Tak ada benda ni macam-macam ni dulu-dulu. Dan Ustaz Muhammad. Dan fahaman yang terbaru dibawa apa ni? Merongkai akidah anak-anak kita ni daripada percaya Tuhan. Tak payah keluar Islam, tak payah masuk Kristian, tak payah masuk Hindu, tak payah masuk Buddha, memadai dengan dia didik dia, doktrin dia supaya dia tak percaya ke Allah. Dia bawa lah pahaman-pahaman. Kereta ni siapa buat? Manusia lah buat. Salih Muhammad. Ni yang ni jadi ni, Salih Muhammad. Ni, ini kejadian alam semula jadi. Dia justify, dia menjelaskan kepada kita macam mana benda ni jadi tanpa melibatkan kepada kuasa Allah. Dulu saya nak cerita kat tuan-tuan, nak bagi tuan-tuan macam buka minda sikit. Dulu zaman Nabi SAW, bila berlaku gerhana, muka Nabi pucat, menggigil tangan Nabi SAW. Panggil para sahabat, berimpun ramai-ramai, duduk di satu tempat, sembahyang sunat gerhana. Rokoknya 2 kali rokok. Betul kan? Sebab tu tuan-tuan yang nak tumpang mayang zuhur, orang mayang gerhana boleh tak? Kita nak pergi sembahyang jemaah, Tok Imam sembahyang solat gerhana, kita nak tumpang dia, kita nak pergi ikut dia jadi imam, kita mayang zuhur, boleh tak? Boleh tak? 2 sembahyang yang tak boleh ikut jadi imam, tak boleh ikut jadi makmum. Yang pertama mayang
jenazah. Ingin duk ikut pula. Bila masa tu imam ni rokok, tu Allahu Akbar, dia berrokok. Allahu Akbar, tidak. Allahu Akbar, sujud. Tak. Yang keduanya apa dia? Sembahyang gerhana. Pasal apa sembahyang gerhana tak boleh ikut? Pasal ada 2 kali rokok. Baca Fatihah, baca surah, rokok. Bangkit, baca Fatihah, baca surah, rokok lagi sekali, kemudian baru sujud sampai habis. Tuan-tuan, panjang bacaan surah Baqarah. Surah Baqarah baca. Panjang, menggigil, takut. Pasal apa? Takut Allah turunkan bala, takut gerhana itu tanda murka Allah dekat. Kita jadi gerhana buat apa? Buat apa? Relax gegar vaganza. Terapa? Siapa duduk depan saya yang bila main gerhana dia takut? Takutnya apa jadi ni, apa jadi ni. Tak takut. Pasal apa tak takut? Justification, penjelasan, explanation. Oh, gerhana ni berlaku bila bulan dengan matahari, cahayanya nanti apa bayangnya, apa ni bayangnya terlindung setentang bla 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 bla. Oh, kita, oh macam tu. Takut tak? Tak. Ini fenomena alam semula jadi. Tuan-tuan nampak tak? Tuan-tuan sudah memisahkan kekuasaan Allah dengan sains. Sains sepatutnya menjelaskan kepada tuan-tuan untuk tuan-tuan makin dekat dengan Allah, tapi kita menggunakan sains untuk menjauhkan Allah daripada kita. Tuan-tuan perasan atau budak benar ni? Tak, saya tanya, tuan-tuan faham tak dia kata apa ni? Faham tak? Oh, senyap je macam tak faham je. Macam marah saja nampak. Oh. Soalan macam mana? Kan? Tuan-tuan tahu tak? Nak cerita. Sallallahu alaihi Muhammad. Dekat dengan kiamat, bila nak berlaku apa-apa tanda besar kiamat. Apa ni Tuan Pengerusi kata ceramah ikut suka ustaz nak berhenti ikut apa. Oh, sedap dia sebut itu. Sedap sebut itu pasal saya nak ceramah bukan tuan-tuan. Ni nak lajak macam mana tuan-tuan, depa hidang belakang tu elok dah nampak. Dengan plus nasi dengan pinggan apa mau susu tuan-tuan bagai tak boleh berhenti lama. Ni kali nak hidang pergi jujur sikit nampak kan saya tu nak berhentilah. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Bila nak berlaku tanda besar kiamat, nak dajjal muncul ke, Allahumma salli ala Muhammad, matahari nak naik sebelah barat ke, benda-benda besar ni, dia akan ada tanda yang Allah akan bagi ke kita. Tanda ni sebagai peringatan. Saya nak ambil salah satu daripada tanda besar kiamat, matahari naik sebelah barat. Kata Nabi, badiru bi amal sittah, cepat-cepat buat amal sebelum sampai 6 perkara. Tulu' asyamsi min maghribiha, naik matahari sebelah barat. Awid dukhan, atau datangnya dukhan, asap. Awid dajjal, atau munculnya dajjal. Awid dabbah, atau datangnya dabbah, binatang yang berkaki 4 ni, yang melata ni, yang dia dukallimuhum, dia bercakap dengan manusia, dia cop manusia ni jadi orang kafir ke jadi orang Islam. Kemudian au khassatikum, satu benda yang akan menimpa setiap orang daripada kamu, yakni mati. Au ammatikum, atau kiamat yang besar yang akan berlaku ni. 6 perkara ni. Cepat-cepat buat amal. Salah satunya apa? Tulu' asyams min maghribah, naik matahari sebelah barat. Sallallahu alaihi Muhammad. Naik matahari sebelah barat ni satu ceramah tuan-tuan. Cerita tentang matahari naik matahari sebelah satu ceramah. Itu tajuk ceramah lain. Nanti Melaka Pak Ngah Zakaria susun satu tajuk dia matahari naik sebelah barat je. Lepas tu pi masjid lain pula cerita dajjal aja. Pi masjid lain pula cerita dukhan aja. Pi masjid lain pula cerita apa? Ya'juj Ma'juj. Oh, pusing Melaka ni cerita hari kiamat lah. Kan Allah SWT. Jadi satu nak ambil cerita matahari naik sebelah barat. Sebelum matahari naik sebelah barat ni, apa yang akan jadi? Tuan-tuan pi tanya orang lah tuan-tuan. Saya tanya tuan-tuan, kalau matahari naik sebelah barat jadi apa? Naik matahari sebelah, apa yang akan berlaku kat kita? Taubat, tutup, tak ada. Dia lah. Taubat tak ada lah. Dosa-dosa Allah tak terima, tak ampun lah. Yang ni tuan-tuan tanya siapa pun dia tahu.
Duduk main gitar tepi jalan, terang terang terang, terang keunggulan cinta dari sinar mata. Kita pun pergi kat dia, yang bergelora bos sekali kan dia. Lepas tu nak tanya Azad ni, yang duduk main gitar malam-malam ni, Hamayang tak gini? Qadha. Tak faham qadha. Ni kalau matahari naik sebelah barat jadi apa? Matahari naik sebelah barat, hari tu pintu taubat tutup. Oh, dia kata. Tutup. Oh. Tuan, betul ya? Betul ya? Semayang tak gini? Qadha, tak apa. Dia kira qadha je. Yang duduk tu pun tahu tuan-tuan. Tuan-tuan tanya siapa pun tahu matahari naik sebelah barat, pintu taubat tutup. Tapi berapa ramai orang tahu apakah tanda yang Allah akan bagi sebagai persediaan untuk matahari naik sebelah barat? Apa yang akan berlaku? 2 atau 3 malam yang panjang. Hadis daripada Abu Hurairah, hadis daripada Abdullah, seorang sahabat Nabi SAW, hadis daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di antara dia. Ada 3 hadis yang berkaitan yang tercatat dalam kitab An-Nihayah Imam Ibn Katsir rahimahullah taala. Tuan-tuan, satu hari tuan-tuan bangkit, katalah esok main subuh. Salih alaihi wasallam. Subuh masjid Kampung Gelang kira ramai lagu ni lah. Boleh kemas sungguh lah tuan-tuan. Tempat lain dia pemarah masjid tak buka, padahal dia pun yang tak main. Masjid buka lama. Apa masjid tak buka lah, apalah orang nak pergi semayang. Pergilah berlambat masjid buka, yang tak pergi. Cakap banyak pula. Tuan-tuan, esok tuan-tuan main masjid, main subuh. Habis main subuh apa semua tuan-tuan pun balik rumah. Tengok langit, gelap, nak hujan ke? Nak hujan ke apa ni? Gelap pelik. Balik rumah kita, singgah beli roti canai dulu. Kawan jual roti canai tu kata apa? Gelap ni macam begini. Itulah, gelap ni macam. Gelap tu, Nabi kata, bintang-bintang tak nampak. Bintang-bintang tak nampak. Bintang Allah jauhkan. Lalu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita pun balik sambil duduk makan roti canai dengan bini kita tu. Waktu tu dah dekat pukul 8.30 dah. Tapi dia gelap. Gelap ni macam malam. Bukan macam nak hujan apa. Gelap ni macam takut. Salli ala sayyidina Muhammad. Takut. Sampai pukul 12 tengah hari duduk gelap lagu tu. Waktu tu Imam Mas'ud kata apa? Orang akan keluar di jalan, semua dah kelang kabut, kecoh. Apa jadi dengan malam kita hari ni? Apa jadi? Mau pekat takut. Tuan-tuan, dan benda ni berlanjutan 2 ataupun 3 malam. 2 atau 3 malam. Tuan-tuan boleh bayang tak? 2 atau 3 malam tuan-tuan duduk dalam gelap macam malam ni. Takut tuan-tuan. Jangan main-main, takut tu. Ya Allah, dia rasa macam rasa sempit, rasa macam takut. Jangan main-main tuan-tuan. Benda ni akan jadi. Dan 2 atau 3 malam yang panjang ni tuan-tuan, itu menandakan bahawa lagi 2 atau 3 hari matahari nak naik sebelah barat. Tuan-tuan, lalu subhanallah, selepas 2 malam kita pun tengok ada cahaya naik. Subhanallah, ni matahari nak naik dah. Lega lah matahari nak naik. Tengok tuan-tuan, waktu tu matahari naik sebelah barat. Bukan naik belah yang duduk biasa turun. Dia naik sebelah yang kita duduk menghadap ni. Kita duduk menghadap kiblat ni. Dia naik pun ni. Allah, dia takutlah tuan-tuan, semua bukan mencari ya Allah, habislah kita hari ni, semua dengar bunyi menangis sana, dengar bunyi takut sana, takut pasal apa? Hari itulah hari kita semua menyaksikan matahari naik sebelah barat. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Takut tuan-tuan? Hari itu kata Ibn Mas'ud, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hari itu orang yang nak bertaubat atas dosa-dosa dia, Allah dah tak terima taubat dia. Orang yang belum beriman lalu nak beriman, Allah sudah tak terima imannya. Orang yang dah beriman lalu dia nak melakukan ibadat yang dia tak pernah buat sebelum ni, Allah dah tak terima dia ibadat dia. Yang mana yang dia biasa buat, takat tu Allah terima. Sembahyang 5 waktu, sembahyang sunat tak pernah buat, sembahyang sunat nak buat, lepas tu tak terima dah.
Faham tak ni? Sallallahu alaihi Muhammad. Itu yang akan jadi. Mustahil tak saya nak tanya. Tuan-tuan, saya cerita tuan-tuan takut tak? Macam tak ada apa, macam relax aja apa macam relax, lapar. Cerita kiamat pun lapar lagi. Kita tak apa cerita kiamat saya dicerita lain lah, makan dulu lah. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, takut kita ni, takut benda tu jadi sungguh. Dan takut kita menyaksikan waktu tu. Tapi Allah tak zalim. Allah bagi dekat kita ilmu ni malam ni. Kalau benda tu jadi esok, tuan-tuan nak buat apa? Pulung buat amal lah tuan-tuan. Cerita dia betul tak ni? 2 hari 2 atau 3 malam ni Allah bagi peluang pada kita untuk bertaubat dulu. Taubat dengan benda yang kita tahu nanti akan berlaku dahsyat, kita taubat dia lain macam. Orang yang nak jatuh hukum mati, malam tu semayang dia macam mana? Betul tak ni? Oh, minta ampun lah, menangis-nangis lah. Saya ingat kalau malam tu betul-betul kita ni, oh macam tu lah keadaan dia. Telefon kat ofis tu, Assalamualaikum bang, esok saya tak pergi kerja lah. Buat kata apa, ni kerja banyak, siapa nak buat? Buat sendiri, saya tak mau buat dah. Ni nak kiamat dah, matahari dari sebelah barat tu. Tuan. Oh, saya cakap tuan, kita pergi masjid lah, hampak saja ada SOP, tak SOP dah betul tu. Dia tuan-tuan, oh ambil wuduk semayang lah, baca Quran lah, zikir lah, taubat, sujud, menangis apa semua. Allah masih bagi tempoh 2 ataupun 3 malam. Lepas pada tu Allah tutup. Tu penting ilmu akhir zaman. Nampak tak? Ni penting. Dan tuan-tuan dapat ilmu ni malam ni. Kalau takdir lah, na'udzubillah min zalik lah, benda ni jadi minggu depan ke? Dia nak rasa benda ni jadi minggu depan ke? Benda ni jadi bulan depan ke? Kita teringat balik, oh malam-malam tu kuliah dekat Masjid As-Sabirin tu, Kampung Gelam tu, cerita dah ni malam ni. Pesan kat anak-anak kita, tuan-tuan, mustahil tak pada 2 malam yang panjang tu orang tak semayang, tetap tak semayang lagi? Mustahil tak? Mustahil tak pada malam yang panjang tu orang tak tutup aurat, tetap tak tutup aurat? Mustahil tak? Dia mai seorang dalam TV, profesor apa nama tak, telefon ni interview dia. Profesor, kita sedang berhadapan dengan suasana yang pelik ni, malam kita jadi panjang. Apa pendapat profesor mengenai perkara yang berlaku ini? Mengikut kajian saya, apa yang berlaku ini pernah berlaku suatu ketika dulu. Ini merupakan kejadian alam semula jadi. Macam mana profesor boleh tahu kata dulu pernah jadi dah? Profesor pun tak ada lagi. Saya pun tak tahu. Tapi saya profesor. Saya ada PhD 2. Gitu. Tuan-tuan, mustahil tak akan ada orang yang cuba untuk menjelaskan, yang akan memberi tenang dalam hati kita, yang akan menyebabkan kita tak akan sujud, minta ampun, menangis sebab kita confident yang benda ni tak ada apa-apa pun sebenarnya. Macam mana kita tak berasa apa bila berlakunya gerhana matahari. Macam kita tak berasa apa-apa bila berlakunya gempa bumi. Kita tak berasa apa-apa bila berlakunya tsunami. Betul ni? Sebab orang boleh justify kat kita, oh tsunami ni berlaku pasal apa? Berlaku crack dekat bawah tanah, crack pun semua itu. Tolak ayak pergi apa? Oh itulah. Oh macam tu. Tak apa, kami tak payah. Sebab berlaku gerhana, berlaku gempa bumi apa semua sebagainya, berapa ramai orang yang tak semayang lagi. Faham tak tuan-tuan? Yang pertama dia panggil apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia panggil cabaran akidah. Yang kedua, cabaran iman. Akhir zaman kita akan berhadapan dengan cabaran iman yang sangat kuat. Saya nak petik satu kisah yang akan berlaku. Iman ni apa? Benda yang kita percaya dalam hati kita. Tuan-tuan, sekarang pukul 8.42. Okey lagi kan ni? Nampak teruk sangat ni. Kali ni tinggal tak menungging lagi ya. 3 minit saya berhenti. 8.45. Okey kan? Lapai. Pak. Nanti na'udzubillahi min zalik, ada orang yang berjumpa dengan Dajjal. Dajjal ada pergi semua tempat kan, termasuk tempat tuan-tuan ni. Tuan-tuan jangan duk berasa kampung gelam dia tak mai. Nah, kita kampung gelam dia tak mai kot Ustaz. Pasal apa? Dia lah kampung gelam kot.
Kampung Gelam tak kampung Gelam. Saya pun boleh sampai tahun ni pakai GPS. Tuan-tuan tahu saya pakai GPS? Tahu apa dia GPS? Guna pun sesat. Dia rekod tuan-tuan. Rupa-rupanya teknologi ni dia rekod apa benda yang kita buat, apa benda yang kita nak. Saya naik kereta tu tuan-tuan. Kereta tu yang saya naik tu, antara kelemahan dia, kereta Jepun ni tuan-tuan, dia bunyi angin kuat. Dia bunyi angin kuat. Kita bawa laju tu, dia bunyi angin macam dia tak sama macam kereta Eropah. Kereta Eropah dia padat sikit. Bawa laju 180, bawa laju dia angin dia masuk, dia bunyi kuat dalam. Saya duduk sembang dengan kawan saya. Saya kata, ada tak jual getah ni, getah yang boleh pelekat tu supaya dia jadi macam kedap udara sikit. Dia kata ada jual, Ustaz. Oh, ada jual. Kita cari tengok. Saya. Kita pun sampailah kat Kuala Lumpur tu cari tuan. Dia pun kata, tolong cari Ustaz, ada tak tempat kedai. Dia pun type kedai aksesori. Dia type kedai aksesori, dia bukan type cari getah ni apa. Dia tu kedai aksesori kereta. Dia kata, oh ada tapi jauh sikit. Tak payahlah, cancel lah. Nantilah kita buat. Saya pun balik rumah. Sampai rumah saya buka Facebook. Facebook saya keluar iklan getah kereta tu. Wallahi cerita betul ni, saya screenshot tu. Saya takut kan. Saya kata, saya hanya bercakap dengan dia, cakap je. Kemudian yang cari tu bukan handphone saya, handphone dia. Bukan sekat cari handphone dia. Dia tak sebut pun kata nak cari getah kereta tu. Dia sebut cari kedai aksesori. Saya tanya dia, apa ni, Baxter siapa ni? Dia kata saya search kedai aksesori. Dia boleh keluar iklan, betul-betul iklan getah kereta tu. Saya kata subhanallah. Teknologi. Ni tuan-tuan, ni bukan hantu pun. Dia berkata FB ni hantu. Bukan hantu. Teknologi. Nak cerita, dia boleh tahu apa kita nak. Sampai macam tu. Teknologi ni dipersiapkan untuk kemunculan Dajjal. Tuan-tuan lari mana? Kita ni semua track record semua ada tuan-tuan. Tuan-tuan pergi mana, duduk mana, buat apa. Saya pernah sekali tuan-tuan, saya upload satu software. Dia track tak mana saya berjalan, saya sendiri, saya nak tahu. Subhanallah. Pergi tak mana singgah, cukup sebulan hari tu, saya ingat bulan puasa tahun lepas ke 2 tahun lepas tu. Nampak tu dia sampai satu Malaysia ni tuduh punya bekas jalan saya tu. Tak apa dah. Lepas tahun lepas, tahun 2019, Google hantar kat saya. Dia kata, where have you been? Kat mana saya pergi? Dia bagi tahu kat saya tak payah minta. Dia cerita pi negeri mana berapa kali, pi daerah mana berapa kali, pi kampung mana berapa kali, berapa semua dia cerita. Takut saya. Macam orang duk tengok kita pergi mana, kita buat apa. Sampai kita nak apa pun dia boleh tahu. Tuan-tuan, inilah teknologi yang Dajjal akan guna. Tuan-tuan duk ingat, tuan-tuan duk Kampung Gelam ni tak Iran. Mana ni yang saya cakap? Dia mai cari mana bang rumah. Ana rabbukum. Dia kata, aku Tuhan kamu. Dajjal ni. Dia kata, aku Tuhan kamu. Kita duk mengaji Dajjal ni tuan-tuan, dia tu Dajjal lah. Rambut kerinting, mata sepet, mata buta sebelah, dengan pakai jubah besar, dengan pengikut ramai berpuluh-puluh ribu. Tuan-tuan pasal Syamat, batu mai tulis kat faror dekat dai dia. Tuan-tuan agak tuan-tuan kenal tak dia? Kenal tak dia? Oh, kenal. Siapa kata tak kenal? Rambut dia kembang kerinting macam tu, tulis kat faror kat dai. Dekat dahi dia, kat faror tulis. Semua orang boleh baca. Pakai dengan pengikut dia ramai. Agak-agak kalau dia mai masuk belah muslimat, pintu muslimat belakang tu. Macam tuan-tuan agak nampak, kenal tak dah? Kenal. Tuan-tuan ikut dia agak. Ikut tak dia? Agak-agak lah kalau dia mai malam ni, tuan-tuan ikut tak dia? Tak lah ni. Hari tu pakai ikut dia semua tuan. Tak ikut, mati. Antara mati dengan ikut. Dia mai kat Kampung Gelam ni, oh geng Kampung Gelam tak mau ikut dia. Habis, esok padan jarak, padan kukuk. Habis mati. Dia pergi pula kampung sebelah. Keluar Kampung Gelam, kampung apa? Cerah. Lain Kelam, no cerah lah. Apa? Bukit Darat. Jauh lari.
Dia pergi pula kat kampung Bukit Darat. Ada orang kampung Bukit Darat ni? Ada. Dia kata, orang kampung Bukit Darat, ikut aku Tuhan. Kita kata, tak mau kamu tu dajal. Oh, tak mau ikut aku, tak apa. Tengok kampung Kelam apa jadi. Kelam. Habis dah mati, selerak dah apa semua. Nak jadi macam ni apa? Kamu nak apa? Kamu lapar. Tuan-tuan boleh bayang tak waktu tu, kita makanan apa pun tak ada. Makanan apa pun tak ada. Ju' jiddan, lapar terlampau waktu tu. Kita lapar, anak-anak kita lapar. Kamu nak apa? Kamu nak makan? Bagi roti, bagi makanan kat kita. Allah. Salih ala Sayyidina Muhammad. Waktu tu angkat kepala sikit. Ikut aku Tuhan. Ikut tuan-tuan. Ikut. Dan antara ujian iman dia mai kat kita tahu dia buat apa? Satu, dia bawa sungai. Dia bawa air yang sejuk. Satu, dia bawa api yang membakar. Satu, dia bawa apa? Air sejuk. Satu lagi api yang membakar, panas. Ingat Nabi pesan apa? Bila Dajjal bawa api itu, itulah air sebenarnya. Yang dia bawa air itu, itulah api yang sebenarnya. Kalau kamu berjumpa dengan suasana ni, kamu pergi dekat api itu, pejamkan mata kamu dan ambil dia. Dengar Nabi kata apa? Pi dekat api, sembang. Kena betul duduk depan dengan api, dengan panas pun berat-berat kat sini dengan sejuk. Kita dengan berapa lama tak minum air ni, agak-agak kita nak terjun dalam air yang kita nampak tu kah, ataupun kita nak terjun dalam api yang Nabi kata. Nabi kata, nampak tak? Tak nampak. Air yang duduk depan kita, nampak ke tak? Nampak. Antara benda nampak dan benda iman. Agak-agak waktu tu nak pilih apa sebenarnya. Kita boleh sebut tuan-tuan. Jadi betul depan kita waktu tu ujian iman. Faham tak ni? Lebih daripada tu, kita sambung lain rancangan insya-Allah. Mudah-mudahan jadi manfaat kepada kita. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Ucap terima kasih kepada pihak Masjid As-Sabirin Kampung Gelam yang menganjurkan program kita pada malam ni. Dan saya mohon maaf lah terkasar bahasa ke, silap cara ke, ataupun tidak memenuhi kepada hajat pihak penganjur. InsyaAllah mudah-mudahan kita berjumpa lagi di lain masa dan ketika insyaAllah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak minta izin tentang untuk buat pengumuman sikit. Dekat luar sana, saya ada madrasah saya dekat Bandar Baru Kedah. Ada 8 ekar saya buat. Ada sekolah tahfiz, ada pelajar, ada orang warga emas, lebih kurang hampir 50 orang. Ada pra-tahfiz, ramailah dekat dalam tu. Dan saya menyediakan pengajian percuma. Saya tak ambil yuran. Bila tak ambil yuran, saya perlukan kepada overhead setiap bulan lebih kurang RM30,000 setiap bulan. Saya tak berhajat untuk minta apa-apa duit pada tuan-tuan malam ni. Tuan-tuan jangan bagi wakaf kat saya ke bagi sumbangan, saya tak perlu. Tuan-tuan tolong bantu ekonomi madrasah saya aja. Kami buat produk susu kambing campur dengan beras perang, campur dengan ginkgo biloba, campur dengan kurma untuk ganti gula sesuai untuk orang Cimanenya apa sebagainya. Cuma tuan-tuan dekat luar sana, dan kalau tuan-tuan nak bancuh susu tu, tuan-tuan bancuh saiz cawan, jangan saiz gelas. Cawan, dia sedapnya dekat cawan. Lepas tu dia dah cair, dia tak sedap. Tuan-tuan, itu adalah untuk membantu dana pengurusan madrasah kami. Dan insya-Allah bila tuan-tuan beli tu, tuan-tuan niatlah untuk bantu. Dan mudah-mudahan insya-Allah dia jadi manfaat pada tuan-tuan. Kalau yang mai jual ni adalah ejen kita dekat sini. So tuan dapatkan nombor telefon dia apa sebagainya. Kau rasa nak sedap, nak repeat lagi, tuan-tuan beli. Habis je tuan-tuan beli tu, tuan-tuan niatlah, tuan-tuan ingat beli tu adalah untuk bantu madrasah Ustaz Jafri kat Kedah tu. Dan tuan-tuan doakan insya-Allah, saya sedang dalam perancangan untuk membangunkan madrasah cawangan saya tu dekat Tanjung Minyak insya-Allah. Sebab kami membeli sebidang tanah dekat situ dan kita akan bangunkan, kita buat lot-lot banglo, lot-lot unit banglo, saya menamakan Faizin Ville.
solat Jumaat di situ, dan di situ saya akan bangunkan di masjid itu, dan kawasan penempatan pelajar, insya-Allah tu. Sebab start dengan PKP ni macam-macam jadi, insya-Allah tuan-tuan doakan, kalau tak ada halangan apa dalam bulan depan saya akan start buat kutipan dana untuk pembangunan Ma'had Tahfiz Cawangan Melaka dekat Tanjung Minyak tu, insya-Allah tuan-tuan doakanlah, insya-Allah mudah-mudahan jadi manfaat pada saya dan kita semua, insya-Allah. Qul qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah